Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Haikal bin Nur Halipi, memegang kad matrik A21HP 0090, dan hari ini saya akan menceritakan sedikit refleksi tentang subjek etika dan peradaban. Dalam subjek ini, saya mempelajari 9 subtopik yang memberi kesan besar dalam kehidupan saya. Etika. Etika bermaksud norma atau tingkah laku manusia dalam kehidupan seharian. Di dalam subjek ini, saya mempelajari tentang dua teori etika, iaitu yang pertama, teori etika klasik dan teori etika moden. Teori etika klasik yang pertama ialah teori kebaikan. Teori ini dihasilkan oleh Aristotle yang terkenal dalam zaman falsafah klasik. Aristotle telah menggunakan falsafah yang dibangunkan oleh Sokrates dan Plato, iaitu dalam menghasilkan pemikiran dan falsafah awal mengenai etika. Teori yang kedua dalam etika klasik adalah teori teleologi. Teori ini menekankan hasil atau kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jika seseorang itu membawa kesan baik, maka tindakan itu dibenarkan dan dianggap sebagai betul dan bermoral. Teori etika moden mempunyai 3 jenis teori. Teori yang pertama adalah teori deontologi. Teori deontologi ialah teori yang berkaitan dengan tugas atau kewajipan. Teori keadilan pula menerangkan tentang konsep keadilan sosial di mana John Rawls mentakriffkan bahawa keadilan itu sebagai kesaksamaan. Teori yang terakhir adalah teori hak asasi. Teori ini adalah lebih kepada hak asasi manusia untuk hidup, memiliki kebebasan dan harta benda. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai penduduk yang berlainan agama dan kaum. Dengan adanya ilmu etika dan peradaban ini, dapat membantu kita untuk sentiasa memahami dan menghargai antara satu sama lain. Kerana Malaysia juga dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai adab dan nilai yang baik dan murni. Etika pada zaman moden. Dapat dilihat bahawa masyarakat zaman sekarang semakin kurang beretika, iaitu kurang beradab dan terlalu bersikap sombong dan angkuh. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak beradab. Bab kata pepatah, kerana setitik nila, rosak susu sebelanga. Antara perbuatan salah yang kerap dibuat oleh rakyat Malaysia adalah memotong barisan ketika membeli makanan, bercakap dengan nada kuat di kedai makan sehingga mengganggu pelanggan yang sedang makan, membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya dan banyak lagi. Kita seharusnya mempunyai kesedaran supaya perbuatan ini dapat dibendung. Dengan mempelajari adab dan etika, kita disuruh untuk sentiasa beradab kerana prinsip etika Melayu ialah menjunjung tinggi ilmu, adab dan tingkah laku terhadap etika dan peradaban dalam masyarakat. Manakala, prinsip etika tamadun Islam menyuruh kita untuk sentiasa menjaga nama baik agama kerana agama Islam adalah agama yang suci dan sentiasa menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita. Kesimpulannya, setelah mempelajari isu-isu yang dibincangkan di dalam subjek penghayatan etika dan peradaban, saya berasa bermotivasi untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam kehidupan harian saya. Saya yakin bahawa ilmu-ilmu dari subjek penghayatan etika dan peradaban akan membantu dalam pembentukan personaliti yang beradab, beretika. Sebagai tulang belakang negara pada masa hadapan, personaliti yang beradab dan beretika memainkan peranan yang penting dalam melahirkan negara yang maju, aman dan harmoni. Seterusnya, saya dapat berfikir secara jelas dan teratur apabila membezakan etika dan nilai dalam kehidupan harian. Hal ini demikian kerana saya sering menghubungkan etika-etika yang dipelajari dengan isu-isu semasa. Oleh itu, saya dapat membezakan apa yang betul dan apa yang salah.
Oleh itu, saya berharap agar ilmu-ilmu penghayatan etika dan peradaban dapat disebarkan ke seluruh negara untuk melahirkan masyarakat yang beretika dan beradab. Sekian, terima kasih.